So, sebagai seorang pelajar pun, walaupun dia dah dalam SEM 5 dan dia tak ada laptop, tapi mesti ada banyak je cara untuk dia dapatkan akses kepada laptop. Selamat datang ke WESB TV. Kalau anda belum like dan subscribe, sila like dan subscribe sekarang. Audio Jungle. Audio Jungle. Hai, nama saya Syazwani, boleh panggil Wani. Saya sekarang ni student dekat Universiti Malaya, final year, tengah ambil jurusan IT in Multimedia. Saya asal daripada KL dan sekarang ni saya menetap dekat Kolej Kediaman ke-12 dalam Universiti Malaya. Cita-cita saya dulu masa kecil saya nak jadi animator. Tapi bila saya, the more research I do about it, the more saya rasa macam susahnya animator ni. Jadi saya pun masuklah IT dalam multimedia yang lebih kurang tapi dia tak adalah sangat macam animation. So sekarang ni adalah belajar sikit pasal animation, digital cinematography, pasal graphic designing, video editing. So okay lah, I'm in the same path walaupun tak adalah animation. Tapi saya rasa cita-cita masa kecil tu boleh dicapai kot. Hobi saya adalah main video game online. Dulu saya main Call of Duty tapi sekarang saya main Genshin. Tapi kalau saya tengah rajin, saya melukis. Dan kalau ada banyak masa, saya membacalah novel-novel lah selalunya. So, jurusan IT dalam multimedia ni dekat dalam UM, dia sebenarnya dalam fakulti FSKTM tau. Fakulti Sains Komputer, FSKTM dan Teknologi Maklumat. Okay, so saya sekarang ni dalam bahagian teknologi maklumat. Ada juga bahagian sains komputer. So yang kat situ adalah software engineering, artificial intelligence. Saya punya dalam TM, which is teknologi maklumat, multimedia. So dalam tu kita orang belajar pasal programming. Asas tu confirm semua orang kena ambil, daripada sains komputer ke daripada teknologi maklumat, semua orang kena ambil. Tapi bila dah masuk second year, kita orang masuk untuk our jurusan pula. So kalau yang artificial intelligence, ada subjek untuk artificial intelligence sahaja. So kalau multimedia, ada subjek untuk multimedia sahaja. Jadi yang saya suka, subjek yang bestnya adalah masuk second year lah. Masuk first year programming tu walaupun urusan IT tapi macam susah. So tak apa lah. But then dah masuk second year, dah masuk bahagian graphic designing, video editing, belajar software, macam mana nak buat 3D animations, macam mana nak edit video. So yang itu lagi menarik lah pada saya, so saya lagi suka yang itu. Okay, so intern dulu, sebenarnya saya belum lagi intern yang bawa jurusan kredit. Tapi hari tu saya buat masa sem break, saya saja sebab tengok ramai orang buat. Lepas tu sem break tu saya dengan Nestle. For 6 months. So sebenarnya tak adalah sem break sahaja, 3 bulan sem break, lepas tu 3 bulan bila semester dah masuk. So internship dengan Nestle ni I choose 6 months sebab I rasa untuk masuk dalam mana-mana company you akan boleh belajar kalau 6 months je. Kalau 3 months basic pun macam tak lepas macam tu je. So I memang tak menyesal lah. I took the 6 months internship and the internship was in marketing. So I know lah macam sekarang ni I IT multimedia, boleh masuk marketing? Boleh. Sebenarnya marketing dia orang tak kisah sangat pun on your background. Sebab as long as you have ideas, as long as they think that you are a great candidate, you have a great attitude, then you're good to go. So macam I pun try marketing and then diorang accept I. Lepas tu dalam Nestle it was so fun because I managed to meet the HR team. Lepas tu hari tu office diorang buka, office diorang memang banyak gila barang. They have like all coffee machines, like you know Starbucks punya coffee machines are also Nestle. So we had like a Starbucks booth dekat Nestle tau. So macam in terms of itu the environment dekat tempat kerja lah. Tapi kalau in terms of working itself, I had a very good supervisor. The work culture was super duper healthy. Diorang selalu tanya I, you okay tak? You okay tak? You nak any guidance ke tak? Sebab diorang very very fast paced tau. So diorang tahu akan ada orang keciciran. So, bila dia tahu ada intern yang baru masuk, diorang make sure I tak tercicir. So, I suka gila. The environment is so healthy. Tak ada langsung toxic, tak ada politik, tak ada mengutuk bos ke apa. Semua orang happy. So, it was a very good experience lah untuk internship. And kalau korang nak buat time study, silakan. Pursue it. Just do it. Because right now pun, after internship tu dah habis, I am in another internship. Yang kali ni sebenarnya I saja-saja juga. Sebab nak extra duit daripada more than what I'm doing lah. So because of that,
I got into this company called Pace. So diorang ni walaupun I masuk in marketing juga, but marketing diorang sangat berbeza dengan what I did with Nestle. So dengan Nestle sebab diorang dah besar, an established brand apa semua kan. So they already have like a set procedure on the marketing. So all I had to do was just execute them, and diorang dah ada experience yang jauh besar macam Milo, Maggi, yang diorang boleh duplicate je the marketing plan. Tapi kalau yang satu company yang I baru kerja ni, diorang very new. So I had to be very active in proposing my ideas. Nak kena buat truck ke, nak kena buat games ke, what sort of marketing planning am I going, what brands do I want to go with. So I had to learn another way of marketing. Even though namanya marketing sama juga macam Nestle tu, tapi sebabkan di startup company, I had more responsibility I guess, and I also managed to share more of my ideas. So I think maybe if you want to go through in any work field, try in multiple places. So keperluan masa study yang saya rasa paling penting adalah laptop lah, of course. Laptop dengan phone. Phone tu sebab kita orang kat UM ni banyak guna WhatsApp tau. Terus setiap subjek mesti ada group WhatsApp. So itu confirm kena ada. Lepas tu laptop pula penting for me because I IT kan, information technology. It's a branch of computer science. So kalau tak ada komputer macam tak make sense lah kan. Lepas tu in terms of tablet pula I rasa macam tak perlu sangat kot for some courses. At least not for mine lah. Maybe some other courses yang perlukan note taking ataupun memory yang banyak data-data, all you have to do is just put it in the paper macam tu je. Then tu mungkin lah convenient, but for me yang kena programming apa semua tak sangat. So I think for keperluan just two of those things, laptop dengan phone. Kalau intern pun sama juga. I'm lucky the place yang I intern tu diorang bagi a specific laptop, company laptop, so that I tak adalah bercampur aduk dengan my personal files, and also for their own security lah sebab company assets, right? So I think the reason they gave me the laptop is to make sure semua orang boleh access and practicality. So I think if you want to get into university, make sure to get a laptop. Okay, so Port Lepak budak UM confirm nasi lemak. Nasi lemak ada banyak gila. Ada nasi lemak anjing, nasi lemak bumbung, nasi lemak tututri. Banyak lagi lah tapi I tak ingat. Lepas tu diorang suka gila dengan Murni. So I ingat diorang ni, all the names that I mentioned tu popular gila sebab diorang selalu buka sampai 2-3 pagi tau. Ni sebelum COVID lah. Kita orang kalau dulu dekat UM, habis kelas ke, habis any activity malam ke, walaupun habis pukul 11, lepas tu jom lepak, lepas tu pergilah tempat-tempat tu. So semua orang suka lah, that's why tempat tu popular gila. Tapi sekarang ni COVID kan, so dia dah macam mati sikit lah daripada budak UM. Tapi still, orang still mencari sebab dah ada that war-war kan. Lepas tu, they also, kalau in terms of places, selalunya I pergi SS2 ataupun Bangsa. Sebab kat UM ni ada like 4 gate tau. Gate Damansara, gate KL, gate PJ, lepas tu gate apa satu lagi? Ketiga je. Macam tu lah. Ada 3 gate ni. So macam kalau nak pergi Bangsa, you keluar gate KL. Kalau nak pergi SS2, you keluar gate PJ. Kalau nak pergi Damansara, keluar gate Damansara. So 3 tempat tu lah yang selalu I pergi. Paling-paling sekarang ni McD lah. Sebab McD, even the COVID, diorang open until like 1 AM. So still lah I pergilah. Okay, so saya dulu sempat lagi offline classes masa first year dengan second year. So bila masuk third year barulah saya start online. So I feel like I'm so lucky to have experience offline. Sebab I rasa sekarang ni kawan-kawan I semua daripada offline je. Masuk online, whatever friends that I had dulu je lah kawan I sekarang. Faham tak? So macam I rasa in terms of which one is better, they each have their own pros and cons. Cumanya I guess yang kelas physical, it's much more fun, it's much more sociable, but kalau for online it's more convenient. So dua-dua okay, cumanya I would really love to experience offline for a while more. Sebab kat situ lah I jumpa kawan-kawan. Macam sekarang ni kan kita jumpa masa kelas je lah. Tapi dulu at least pergi kelas fizikal. Lepas tu kalau tak faham ke kau pandang kawan, lepas tu gelak. Macam tu tau. So sekarang ni tak boleh. Kalau tak faham apa, kau rasa bodoh seseorang.
Lepas tu dulu kalau in between classes, tak tahu nak buat apa, boleh lepak kat study cube. Lepas tu kat study cube tu lah yang kau jumpa dengan budak-budak kos lain. Lepas tu kau bincang dengan kawan kau apa yang kau tak faham. Tak pun just sembang-sembang bodoh je, gosip ke apa. Tapi bolehlah ada platform untuk jumpa dengan orang lain. Lepas tu make friends yang outside of classes. Tahu tak? So macam I wish to have that experience again. Tapi at the same time, aku suka juga online ni sebab convenient gila. Like aku boleh dengar lecture sambil-sambil tengah masak ke, sambil-sambil tengah nak mandi ke, pasang je lecture tu. Aku still dapat juga information. Tapi itulah, tak dapat kawan lah. Macam tu lah. So I think there's pros and cons. And also for the online part, the only reason aku dapat buat intern masa study adalah sebab aku online. Sebab aku boleh depan laptop untuk online study dan juga online working. So very convenient, you have flexibility with online classes, but I wish I had more friends lah. So kalau ambil IT in multimedia yang di-offerkan oleh UM, banyak sangat range yang kau boleh masuk. So dalam IT sendiri, boleh macam-macam. You can be a website programmer, you can be a front-end programmer, back-end programmer. And then in terms of multimedia pula, you boleh jadi a UI UX designer, graphic designer, social media manager, benda-benda yang berkaitan dengan multimedia. In fact, even if you want to go more, you can go to animation, you can go to drawing, you can go to video editing, boleh buat studio sendiri because of your multimedia qualification. So I rasa in terms of multimedia yang ada dekat Malaysia ni, UM offers the one that is most versatile. Like kalau kau masuk IT in multimedia, kalau kau tak suka the multimedia aspect of it, kau boleh masuk the IT aspect of it. Kalau kau jenis rigid, you like schedules, you like corporate, you can go for the IT lifestyle. But if you are creative, you like making stuff, you like drawing, then you can go for the multimedia aspect. Lepas tu kalau orang nak hire pun, dia akan nampak kau ada dua-dua qualification, so kau boleh go for both. So dia tak macam some graphic designing courses yang hanya untuk tu sahaja. Lepas tu kalau kau nak keluar tempat lain, macam kau graphic design je tapi kita orang nak benda ni So susah sikit lah. So I think for UM punya course ni, you get more open doors for yourself. So more options. So nak masuk IT in multimedia dekat UM ni, I ada jumpa macam-macam jenis background punya orang. Ada yang daripada STPM, ada yang daripada Matrix, ada yang daripada asasi UM, ada yang daripada asasi IPTA lain, ada juga daripada pre-U macam A-levels dan setaraf dengannya lah. So basically the system you go through is UPU, which is the national system untuk masuk universiti, dan diorang akan bagi option untuk courses. So courses dalam FSKTM, which is my faculty tu, dia ada banyak option. Some yang daripada paling susah adalah nak masuk bahagian computer science tu lah, berbanding dengan teknologi maklumat yang saya buat ni. So computer science tu ada artificial intelligence, software engineering. So dalam fakulti I, siapa yang masuk artificial intelligence dengan software engineering ni adalah the top students yang memang pandai gila lah. And then kalau you don't qualify, mungkin boleh masuk yang the other one yang I tak ingat nama dia, ataupun boleh masuk IT in multimedia. So dalam fakulti tu in terms of ranking, IT in multimedia punya requirement. IT in multimedia punya requirement paling okey lah, bukanlah okey, maksudnya macam tak sesusah nak masuk software engineering dengan artificial intelligence lah. So kalau you nak masuk IT in multimedia, maybe you can put it in your first choice dalam UPU tu. Tapi kalau you tak nak pun, kalau you buat artificial intelligence, lepas tu you buat software engineering, kalau tak dapat, mungkin kalau kat bawah tu ada IT multimedia, you still boleh dapat. So UPU je lah basically. And okay, for one more thing yang I ingat untuk dalam software engineering dengan artificial intelligence, diorang punya requirement kena straight A. I had a friend yang satu je kot, A- or 1B, something like that, terus dah tak dapat, dia kena masuk IT in multimedia. So it's very competitive, but IT in multimedia is accessible sikit lah. So nak masuk UM ni, of course because it's the number one university in Malaysia, it's very competitive. Tapi sebenarnya only on certain courses je. Contoh macam kalau you nak ambil the courses yang memang perlukan intelligence macam medic,
dentistry, yang itu memang confirm kau kena straight A, kau punya muat kena band 5 minimum, and you have to be a top student with a lot of co-curriculum activities going on. Itu yang betul-betul kompetitif gila lah. Macam you can get 4 flat during asasi, but because you lack in curriculum, kau memang tak dapat masuk. Macam tu tau. And because of that, orang nampak, oh UM kompetitif. Tapi sebenarnya itu adalah untuk some of those courses je. Macam apa yang I buat, IT in multimedia, and also a lot of other courses in UM. Diorang tak adalah sampai nak straight A sahaja. Macam I dulu SPMI tak straight A pun, tapi I dapat masuk asasi UM. Lepas tu masuk asasi UM, because asasi UM I had leverage lah, maksudnya untuk masuk degree. Tapi still a lot of people from asasi UM end up tak masuk UM pun. Cumanya I lucky lah I dapat masuk. But then again, I think the only reason I dapat masuk adalah sebab the course that I'm going for isn't as competitive as orang lain. Sebab I tak adalah 4 flat pun masa asasi. But because what I was going for didn't ask me to have 4 flat, so I dapat masuk UM. Some friends, I dapat 4 flat masa asasi, tapi tak dapat pun nak masuk sebab dia nak masuk medik. So tak dapat masuk UM. So dia kena masuk medik universiti lain. So I guess what I'm trying to say is, kalau you intimidated, rasa UM ni macam oh susah lah nak masuk, budak pandai je masuk, jangan risau. Budak yang biasa-biasa macam I ni pun boleh juga masuk. You just need to learn the courses yang dorang nak dan requirements yang dorang nak untuk that particular course. Kalau you rasa you are not a high achiever, then aim for the courses yang requirement dia tak adalah tinggi sangat. Macam tu lah. So yeah, but if you are top achiever, then okay lah, go for it lah. So baru-baru ni ada tweet dekat Twitter yang tunjuk video a lecturer marah student ni sebab dia dah dekat semester 5 tapi still tak ada laptop. So, pada pandangan saya, siapa yang salah? Okay, kita kena tengok balik konteks video tu. Dalam video tu, student tu tak diberi ruang pun untuk justify, dan in fact when he already answered yang dia dah tak ada mak, bapak dia dah tak kerja dan dia tak mampu nak beli laptop, the only response dia dapat adalah marah je. Lepas tu siap lecturer tu cakap, sebab ni lah aku tak suka kerja dengan B40. Diorang melebihkan benda lain daripada pelajaran. And I feel that was so rude. The fact that orang tu, the student dah SEM 5, walaupun tak ada laptop, still nak pursue classes, just buktikan betapa gigih dan berusahanya dia nak belajar walaupun dia dah tak mampu tau. So the lecturer was so rude for no reason at all, dan saya rasa dia kurang empati dengan student dan sangatlah out of touch dengan society. Mungkin dengan dia punya gaji lecturer tu, dia dengan senangnya boleh memiliki sebuah laptop. Tapi dia tak sedar ke ada je orang yang susah, ada je orang yang tak boleh beli laptop. Dan just because dia tak ada laptop, doesn't mean selamanya assignment dia tak pakai laptop. There are so many ways to be in front of a laptop. Kau boleh pinjam laptop kawan, kalau kawan kau baik, kau boleh pergi lab, kau boleh pergi cyber cafe, and all of this is so much more affordable berbanding dengan beli laptop sendiri. And kalau lecturer tu siap kata, dia nak argue, laptop sekarang ni 800 dah dapat. Oh ya ke? 800 tu dapat laptop macam mana? Kau tekan start pun setengah jam baru nak buka, kau buka browser pun dah panas dah laptop tu. Tu untuk 800 punya kualiti. Sekarang paling-paling 1.5k, and for orang yang tak boleh mampu untuk dapatkan 1.5k in a day, diorang kenalah opt for something else. So bukan salah student tu dia tak ada laptop. Mungkin dia ada je cara untuk buat kerja dia, cumanya untuk masuk kelas tak memerlukan pun laptop tu asalkan ada dalam kelas. The fact that lecturer tu tanya satu soalan dalam kelas dan dia adalah orang yang ke depan untuk jawab soalan tu, dah menunjukkan dia ni betul-betul nak belajar. Bukannya sebab dia tak ada laptop, dia memang tak ada inisiatif nak belajar. So saya rasa lecturer tu sampai kepada konklusi yang tak masuk akal dan tidak mempunyai sifat empati langsung untuk student-student yang susah. So, sebagai seorang pelajar pun, walaupun dia dah dalam SEM 5,
dan dia tak ada laptop, tapi mesti ada banyak je cara untuk dia dapatkan akses kepada laptop. So dia boleh pergi cyber cafe, boleh pinjam kawan, lepas tu banyak je offices untuk kau rent their laptop for a day, for a few hours. So kalau untuk orang-orang yang tak sekarang ni, student yang watching this yang tak ada laptop, telling you there are options out there where you don't have to buy a laptop. Maybe you can rent a laptop, maybe you can borrow a laptop. Dan ada je banyak institusi kat luar sana yang provide service untuk pakai diorang punya komputer. So paling-paling beli USB je lah untuk save kau punya data. Pada pandangan saya, lecturer tu boleh melalui that conversation dengan banyak cara. Dia tak sepatutnya memilih untuk berkata-kata kesat terus waktu dalam kelas, memalukan dia depan semua classmate. Sepatutnya kalau dia tanya kenapa awak tak ada laptop dan student tu bagi jawapannya, dia kata okey baiklah, nanti saya nak jumpa dengan awak lepas kelas dan menguruskannya secara peribadi. So tak adalah satu kelas tu tahu yang dia ni sedang susah, because it's very humiliating tau. Whatever, that student also has dignity. So if they are in a place that they do not want other people to know, respect that. So I think that the lecturer should have respected him as a person, dan instead of berkata kesat dan menyumpah student itu kerana tidak mempunyai laptop, sepatutnya dia approach student tu untuk tanya apa cara yang boleh dia tolong untuk dapatkan laptop. Kenapa dia tak boleh dapatkan laptop? How she can help buy a laptop? Can she let him borrow one of her devices? So there are so many other routes to go about that are better than what she did. Pada pandangan saya, pihak B40 ni ramai, especially dalam IPTA. Saya yakin bukan dia seorang saja student yang dalam semester 5 masih tak ada laptop. Saya rasa saya ada beberapa kawan yang sampai sekarang masih perlu untuk meminjam daripada laptop orang lain. Saya rasa solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah campur tangan daripada pihak berkuasa. Sepatutnya mereka memastikan pelajar-pelajar universiti sekurang-kurangnya pada tahun kedua sudah mempunyai laptop. Tidak patut seorang yang dah hendak masuk ke tahun ketiga masih tidak mempunyai laptop, dan kenapa tak ada pihak langsung yang mengambil kisah situasi-situasi macam ni? Kenapa diorang sendiri yang kena keluar, diorang sendiri yang kena mencari, memohon? Kenapa bukan pihak berkuasa yang memastikan tidak seorang pun tercecir dalam pelajaran dan memastikan setiap orang mempunyai laptop? Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe kepada WESB TV. Jumpa lagi. Audio Jungle. Audio Jungle.